Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazana Afrina binti Hanif. Kertas kerja kami pada semester ini bertajuk Implikasi Kolonialisasi dan Pasca Kolonial kepada Pembentukan Jati Diri Bangsa Malaysia, mengandungi 3 objektif kajian. Yang pertama, membincangkan maksud kolonialisasi dan pasca kolonial. Yang kedua, membincangkan isu dan cabaran dalam memupuk jati diri bangsa. Dan yang ketiga, membincangkan cabaran untuk memperkukuhkan jati diri bangsa berasaskan acuan Malaysia. Sejauh manakah pengetahuan anda tentang konsep kolonialisasi? Di sini saya akan terangkan dengan lebih terperinci konsep kolonialisasi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kolonialisasi bermaksud dasar atau amalan sesebuah negara dalam meluaskan penguasaannya ke sesebuah negara yang lain. Selain itu, kolonialisasi juga bermaksud sebuah sistem yang dikawal oleh masyarakat dan negara, iaitu kuasa penjajah. Kuasa penjajah ini akan mengawal rakyat dan sumber sesuatu tempat yang lain. Kebiasaannya, koloni terletak jauh daripada kuasa penjajah dan di seberang sungai. Oleh itu, situasi ini membuka ruang kepada kuasa penjajah untuk menghantar rakyat mereka menetap di sana untuk mentadbir dan seterusnya mengambil segala kekayaan yang ada di sana secara perlahan-lahan. Menurut Nadel dan Curtis, definisi kolonialisasi ialah suatu penindasan, penghinaan atau eksploitasi terhadap masyarakat peribumi. Lazimnya dari aspek ekonomi, pasaran, tenaga kerja, nilai perdagangan, kekayaan sumber asli dan bahan mentah, politik pentadbiran dan nilai kemasyarakatan merupakan aspek dominasi bagi dasar kolonialisasi. Seterusnya saya akan menerangkan konsep pasca kolonial. Istilah pasca kolonial membawa maksud satu perubahan siri yang linear atau satu perkembangan masa secara berperingkat-peringkat, iaitu bermula dengan pra-kolonial, diikuti dengan kolonial dan akhirnya pasca kolonial. Secara kasarnya, pasca membawa maksud selepas. Pasca kolonial bermaksud selepas zaman kolonialisasi. Sejauh manakah pengetahuan anda tentang konsep jati diri? Di sini saya akan membahaskan dengan lebih mendalam tentang konsep jati diri. Konsep jati diri menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud sifat atau ciri yang unik dari sudut adat, agama, budaya, bangsa dan sebagainya yang menjadi tonggak atau ikon seseorang individu dan bangsa. Jati diri juga membawa maksud identiti diri atau personalitas diri yang lengkap dengan nilai-nilai adat, budaya, agama, bangsa dan negara. Teori jati diri mempresentasikan ciri-ciri dalaman seseorang individu yang merangkumi sikap atau perlakuan dan dapat dilihat melalui penampilan diri individu tersebut. Menurut Sabariah binti Syafi'i pula, jati diri bermaksud sifat, ciri-ciri atau nilai-nilai murni yang unik seperti bertoleransi dalam urusan, bercakap dengan jujur dan amanah dalam melakukan tugasan. Ianya merupakan sifat yang kekal dan sukar untuk diubah. Jati diri merupakan personaliti dalaman yang mahmudah dan sangat eksklusif, tetapi boleh dikongsi bersama universal kerana pembentukan jati diri bangsa dan masyarakat setempat wujud melalui persamaan golongan yang universal dan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aizat Izzidin bin Aidi. Antara kandungan kertas kerja ini adalah ia membincangkan implikasi pasca kolonisasi dan kolonisasi kepada pembentukan jati diri bangsa masyarakat Malaysia dari segi
bahasa dan pendidikan, budaya dan juga agama. Tahukah anda, penjajahan British ke atas tanah Melayu telah meninggalkan kesan yang berkekalan kepada sistem pendidikan dan juga bahasa di Malaysia ini. Tetapi sebelum membincangkan tentang kesan tersebut, saya ingin terlebih dahulu menceritakan tentang implikasi terhadap bahasa Melayu sewaktu zaman penjajahan British. Seperti yang anda jangkakan, bahasa Melayu telah melalui nasib yang amat malang ketika zaman itu. Hal ini kerana pihak British terlalu bangga dengan diri mereka sehingga memandang rendah terhadap bahasa Melayu dan ingin menjatuhkannya sebagai bahasa kebangsaan. Perkara yang dilakukan oleh pihak British untuk mencapai maklumat tersebut adalah pihak British mengindoktrinasikan masyarakat Melayu agar beranggapan bahasa Melayu itu mempunyai status yang rendah. Untuk implikasi terhadap pendidikan sewaktu zaman penjajahan British pula, British mengawal kemudahan untuk mengakses ilmu pengetahuan dan juga pendidikan dengan hanya membenarkan orang yang mahir berbahasa Inggeris sahaja untuk mendapatkan kemudahan tersebut. Ini menyebabkan masyarakat jelata risau akan tahap akademik mereka. Setelah beberapa tahun berlalu selepas zaman penjajahan pihak British, bahasa Melayu tidak lagi dipandang rendah oleh masyarakat Melayu disebabkan oleh perjuangan oleh pihak kaum Melayu yang amat berani. Oleh sebab itu, bahasa Melayu kekal menjadi bahasa kebangsaan dan menjadi subjek teras di dalam sistem pendidikan di Malaysia demi memertabatkan bahasa Melayu. Seterusnya, kembali kepada tajuk yang saya ingin ceritakan, iaitu kesan yang berkekalan sehingga zaman sekarang. Bahasa Inggeris tetap diajarkan dalam sistem pendidikan Malaysia dan sistem pendidikan Malaysia dipengaruh oleh sistem pendidikan British. Untuk bahagian seterusnya, saya ingin menceritakan implikasi penjajahan British terhadap budaya masyarakat Malaysia. Semasa zaman penjajahan British, pihak British telah berjaya mempengaruhi pelbagai jenis kaum di dalam Malaysia. Demi mendapat konteks tentang implikasi penjajahan British terhadap budaya masyarakat Malaysia, saya mengambil kaum budaya masyarakat Melayu sebagai contoh. Pihak British sangat tidak suka sekali terhadap budaya masyarakat Melayu kerana budaya Melayu ini terlalu berbeza dengan budaya mereka. Namun begitu, pihak British menyebarkan budaya mereka kepada masyarakat Melayu agar budaya Melayu semakin dikurangkan. Pada zaman pasca kolonisasi pihak British pula, kesan jejakan pihak British terhadap budaya masyarakat Malaysia masih dapat dilihat seperti hedonisme. Hedonisme ini membawa kesan yang buruk terhadap negara kita kerana ia tidak mendatangkan apa-apa kebaikan dan hanya merosakkan insan. Untuk bahagian terakhir, saya ingin menceritakan tentang implikasi penjajahan British terhadap agama, dan agama yang akan difokuskan adalah agama Islam kerana agama Islam adalah agama utama di atas tanah Melayu. Pada zaman penjajahan British, pihak British bersikap anti-Islam. Oleh sebab itu, pihak British memperkenalkan sekularisme kepada masyarakat Islam di dalam Malaysia. Sekularisme ini bertujuan untuk memisahkan masyarakat dengan agama mereka. Selain kebencian pihak British terhadap agama Islam, pihak British mempercayai bahawa sekularisme mampu memajukan ekonomi dan menaikkan darjat sesebuah negara. Setelah pihak British meninggalkan tanah Melayu, terdapat beberapa kesan sekularisme yang dapat dikesan sehingga zaman sekarang. Sebagai contoh, terdapat beberapa masyarakat Malaysia yang masih menjalankan hidup mereka berlandaskan hawa nafsu sehingga melupakan agama mereka. Hal tersebut akan menimbulkan perasaan kekosongan jiwa. Itu sahaja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Saya Muhammad Syazwan Muhammad akan memberikan sedikit perbandingan kesan kolonial dan bahasa kolonial di mana terdapat 3 aspek yang dapat dicari, di mana yang pertama adalah daripada segi aspek politik, yang kedua adalah ekonomi, yang ketiga adalah sosial. Kesan kolonial pada segi politik ialah di mana kekuasaan politik diberikan kepada mereka yang tunduk kepada penjajah, di mana perkara ini dapat ditunjukkan di mana kuasa penjajah telah mempengaruhi struktur politik negara dengan menggunakan sistem pemerintahan yang menguntungkan kepada pihak penjajah sendiri, dan kekuasaan politik juga sering kali diberikan kepada mereka yang tunduk kepada penjajah, di mana
mereka yang tunduk kepada penjajah adalah golongan elit ataupun golongan minoriti. Mereka adalah antara golongan yang akan dapat kekuasaan politik. Di mana pada zaman kolonial telah berlaku eksploitasi sumber, di mana pihak penjajah akan mencari hasil gali sumber semula jadi di negara yang telah dijajah secara meluas, di mana ia adalah termasuk daripada segi penjajahan tanah, kekayaan alam dan juga buruh tempatan. Selain itu, perpecahan etnik juga berlaku ketika zaman kolonial. Hal ini dapat dibuktikan bahawa penjajah sering menggunakan perpecahan politik berdasarkan etnik dan kaum untuk mengawal populasi di sesebuah negara. Okey, seterusnya adalah kesan pasca kolonial dari segi politik ialah kebebasan berpolitik dan raja mendapat kedaulatan untuk mengatur urusan negara mereka sendiri, di mana ketika pasca kolonial negara dapat membentuk satu bentuk politik secara demokrasi, di mana akan dibuat satu pengundian untuk memilih pemimpin mereka sendiri, serta mereka dapat membuat beberapa akta secara atas keputusan mereka, dan mereka dapat menggerak atur negara mereka sendiri. Seterusnya adalah kepada isi yang kedua, di mana perbandingan kolonial dari segi ekonomi, di mana pada zaman kolonial penjajah akan mengambil keuntungan dari kekayaan sumber alam sesebuah negara, di mana penjajah akan mencari hasil gali sumber alam daripada negara yang telah dijajah, serta mereka akan mengambil buruh tempatan, serta mereka akan mengaut hasil kekayaan tanah, di mana mereka akan menjajah sesuatu tanah dan mengambil buruh tempatan untuk meningkatkan ekonomi pada negara mereka, di mana ini akan menguntungkan mereka secara tidak langsung. Seterusnya adalah kesan ekonomi terhadap pasca kolonial. Kesan pasca kolonial terhadap aspek ekonomi, di mana masyarakat tempatan berupaya untuk mengembangkan sektor ekonomi dan manfaatkan sumber daya alam, di mana perkara ini kita dapat lihat di mana selepas era di era pasca kolonial, masyarakat berupaya untuk mengembangkan sektor ekonomi mereka, di mana mereka dapat bercocok tanam dan mendapat hasil, dan mereka dapat meningkatkan ekonomi di dalam negara mereka sendiri melalui hasil usaha mereka di negara mereka sendiri. Dan mereka juga dapat memanfaatkan sumber daya alam, di mana dengan cari hasil gali mereka dapat memberi sumber pendapatan. Mereka dapat mencari sumber pendapatan untuk meningkatkan ekonomi di negara mereka. Baiklah, untuk perbandingan kesan kolonial dan pasca kolonial yang ketiga adalah daripada aspek sosial, di mana pada era kolonial penjajah sering mendorong pemisahan dan hierarki sosial berdasarkan keturunan, etnik dan kelas, di mana penjajah mendorong kepada pemisahan ini, di mana ia dapat yang menguntungkan kepada golongan minoriti dan golongan elit yang mengagungkan dan tunduk kepada penjajah, di mana selain itu masyarakat normal pula sering mengalami penindasan dan ketidakadilan dalam pergaulan sosial, di mana mereka akan ditindas secara terus ataupun secara tidak langsung. Selain itu, pengenalan budaya yang asing juga merupakan kesan kolonial dalam soal sosial, di mana penjajah sering memperkenalkan budaya dan bahasa kebangsaan mereka kepada masyarakat negara yang telah dijajah, yang mengakibatkan pembezaan budaya dan perpecahan dalam identiti sosial dan budaya tempatan, di mana kita dapat lihat di negara kita sendiri, di mana selepas penjajahan daripada pihak British, kita telah dikenalkan dengan bahasa yang kedua, di mana kita dikenalkan dengan bahasa Inggeris,
sebagai antara bahasa yang perlu kita terapkan ke dalam silibus untuk dipelajari. Selain itu, seterusnya adalah kesan pasca kolonial terhadap sektor sosial, di mana semua negara berupaya untuk membina identiti negara mereka secara kukuh dan dapat menyatu padukan masyarakat yang berbeza etnik, bangsa dan agama. Perkara ini kita dapat lihat di mana selepas kemerdekaan negara kita sendiri kita dapat lihat bahawa kita sedang menerapkan supaya seluruh rakyat Malaysia untuk menerapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara, di mana semua rakyat boleh fasih berbahasa Malaysia. Saya akan menyambung ke slide seterusnya tentang isu dan cabaran dalam memupuk jati diri. Yang pertama adalah tentang kepelbagaian kaum. Seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat banyak jenis kaum seperti Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan banyak lagi. Dan untuk memupuk jati diri tidak mudah kerana terdapat halangan seperti budaya yang berlainan, agama yang berlainan dan adat yang berlainan. Tetapi jika kita sudah bersatu di dalam negara Malaysia ini, untuk memupuk jati diri adalah mudah dan senang untuk dipraktik dalam kehidupan seharian. Kepelbagaian kaum ini boleh membawa kepada perbezaan bahasa bila berkomunikasi. Sebagai contoh, Melayu ada bahasa Melayu mereka dan China ada bahasa Cina untuk mereka bertutur. Jadi bila mereka duduk di satu negara iaitu negara Malaysia, mereka perlu mempelajari bahasa Melayu ataupun dikenali sebagai bahasa Malaysia untuk mereka memudahkan mereka saling berkomunikasi, dan itu akan dapat memupuk jati diri mereka dengan kuat dan tegap lagi. Dan yang kedua adalah tentang pendidikan dan kesedaran budaya. Yang kita tahu, di Malaysia terdapat berbagai jenis sekolah seperti sekolah kebahasaan jenis Tamil, sekolah kebahasaan jenis Cina. Dan setiap sekolah ini akan mempraktikkan bahasa mereka sendiri untuk sebagai bahasa pengantara. Sebagai contoh, sekolah Cina akan mempraktikkan bahasa Cina sebagai bahasa komunikasi mereka supaya mereka mudah untuk berkomunikasi. Dan sekolah Tamil akan mempraktikkan bahasa Tamil untuk mereka berkomunikasi. Jadi dalam cabaran ini, mereka perlulah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa cabaran mereka supaya pelajar-pelajar dan guru-guru saling memahami dan memantapkan lagi bahasa Melayu, kerana kita ingin menjadi negara yang maju, perlulah mempraktikkan bahasa kita sebagai bahasa umum di negara kita. Sebagai contoh, bahasa Jepun, jika pelancong yang datang ke negara Jepun, negara Jepun, mereka perlu bertutur dalam bahasa Jepun kerana mereka hargai dan sayangi bahasa mereka. Selain itu, terdapat sekolah yang akan membentingkan penggunaan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu, kerana kita tahu bahawa bahasa Inggeris itu penting untuk memudahkan kita berkomunikasi di sekolah di negara luar. Tapi jika mereka terlalu obses dengan bahasa Inggeris, ke mana mereka mahu belajar bahasa Melayu? Macam mana mereka mahu naikkan lagi bahasa Melayu
ke pesada dunia. Jadi cabaran ini sangat penting untuk memupuk jati diri dalam setiap individu. Yang ketiga adalah ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Seperti yang kita tahu, terdapat perbezaan antara layanan yang diberikan oleh masyarakat kepada golongan yang miskin dan golongan yang kaya raya. Kalau kita tengok, golongan yang miskin selalu ditindas dan sering dipulaukan oleh masyarakat kerana mereka tidak mempunyai harta yang banyak untuk tampung diri mereka. Dan ini sepatutnya tidak boleh diberikan seperti itu. Kalau golongan miskin itu kita perlu layan, kita perlu memberikan layanan yang betul dan kita perlu menolong mereka. Bukan kita tak tahu bahawa dunia sekarang amatlah susah untuk hidup dan mungkin bukan rezeki mereka untuk mereka hidup secara mewah, tetapi kalau jika ditolong untuk mereka teruskan hidup secara sederhana pun itu sudah memadai dan dapat memupuk lagi jati diri mereka dalam setiap masyarakat. Jadi ini adalah satu cabaran yang amat kritikal dalam memupuk jati diri dalam setiap individu dan masyarakat. Daripada isu dan cabaran yang dihadapi, terdapat beberapa cadangan dalam memperkukuhkan jati diri bangsa di negara kita. Pertama, pendidikan merupakan peranan penting dalam memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat kita, terutamanya pada golongan generasi muda yang akan datang. Penerapan nilai-nilai kenegaraan melalui sistem pendidikan dari peringkat sekolah sehingga ke peringkat pengajian tinggi adalah amat penting bagi membentuk dan melahirkan generasi muda yang mempunyai jati diri yang kuat dan tinggi. Sukatan pembelajaran mereka perlulah mengandungi serta menyentuh topik-topik perpaduan dan hubungan etnik dalam konteks masyarakat majmuk. Ini dapat mempromosikan pemahaman dan sikap toleransi serta mewujudkan perasaan menghargai kepelbagaian antara kaum dan memperkukuhkan jati diri bangsa. Selain itu, penekanan terhadap penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah amat penting. Ini kerana bahasa Melayu merupakan bahasa perantara bagi membantu memperkuatkan ikatan kebangsaan dan menyatukan rakyat Malaysia. Yang kedua, pembangunan ekonomi rakyat adalah perlu diperhatikan dan diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Ini bagi mengurangkan jurang ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin, terutamanya golongan bumiputera dan golongan bukan bumiputera. Pembangunan ekonomi yang secara inklusif dan secara bersasar adalah penting bagi membantu mengurangkan jurang ekonomi sosioekonomik rakyat. Contohnya, kerajaan perlulah menyediakan peluang untuk menambah baik kepada usahawan-usahawan kecil dalam bidang perniagaan serta keusahawanan mereka dengan menyediakan peluang pendidikan, kemahiran dan beri tambah nilai kepada bidang keusahawanan mereka. Selain itu, kerajaan juga perlulah menyediakan bimbingan serta bantuan kewangan kepada mereka. Contohnya, agensi kerajaan seperti Agrobank dan Mardi juga memberikan bimbingan serta kemahiran teknologi dan juga bantuan kewangan kepada golongan petani. Selain itu, pemberian beasiswa kepada golongan yang memerlukan adalah juga perlu diperluaskan lagi. Ini kerana pendidikan mampu menjadi alat kepada seseorang yang miskin untuk keluar daripada kepokonan kemiskinan. Cadangan yang ketiga adalah penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang terhadap komunikasi yang ketat dapat mencegah penyebaran berita palsu dan informasi yang tidak tepat melalui media sosial. Isu-isu atau sentimen sensitif yang berbau perkauman tidak akan
tidak akan dipengaruhi oleh masyarakat. Ini dapat menghindari tercetusnya perpecahan kaum serta perbalahan antara kaum kerana maklumat yang menghasut. Sekiranya ada undang-undang yang ketat ini, kita dapat memastikan masyarakat memperoleh maklumat yang benar dan tepat, dan serta kita dapat menjaga keamanan negara. Ini adalah penting bagi kita memperkuatkan jati diri di Malaysia melalui peranan pendidikan dan juga pembangunan ekonomi serta penguatkuasaan undang-undang. Baiklah, sebagai kesimpulan daripada tajuk pembentangan kami, di mana tajuk pembentangan kami ialah implikasi kolonialisasi dan pasca kolonial kepada pembentukan jati diri bangsa. Baiklah, kesimpulan yang pertama yang dapat kami lakukan ialah kolonisasi telah membentuk jati diri bangsa dan masyarakat sewaktu sedang dijajah, manakala pasca kolonial pula telah membentuk jati diri bangsa selepas dijajah. Di mana perkara ini kita dapat lihat daripada pembentangan yang telah dibuat sebelum ini, di mana terdapat perbezaan, di mana perbezaan jati diri bangsa sewaktu sedang dijajah dan selepas dijajah. Baiklah, kesimpulan yang seterusnya ialah implikasi ini juga telah memberi impak terhadap negara kita sendiri, di mana keadaan negara adalah berbeza semasa dijajah dan setelah merdeka daripada penjajahan penjajah. Di mana kita dapat lihat sewaktu sedang dijajah, negara kita mempunyai perbezaan ekonomi yang sangat jauh dan berbeza daripada sewaktu dijajah dan juga selepas kita merdeka daripada penjajah. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.